Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan persahabatan negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia adalah persahabatan suci antara dua sahabat seugama, sama-sama mengecap nikmat Allah dan sama-sama juga melindunginya daripada diganggu oleh sebarang anasir yang tidak diingini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan semula Perdana Menteri Kanada. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan persahabatan negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia adalah persahabatan suci antara dua sahabat seugama, sama-sama mengecap nikmat Allah dan sama-sama juga melindunginya daripada diganggu oleh sebarang anasir yang tidak diingini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa Majlis Santap Negara sempena lawatan negara Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta rombongan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengalulukan Tuan Yang Terutama di pekarangan Istana Nurul Iman. Terdahulu, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berangkat bersama Presiden Republik Indonesia dari The Empire Brunei menuju ke Istana Nurul Iman. Ketibaan Tuan Yang Terutama dialu-alukan dengan pengibaran bendera kecil kedua-dua buah negara oleh para penuntut dan guru daripada beberapa buah sekolah kerajaan dan swasta. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama Tuan Yang Terutama menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan serta 21 das tembakan meriam. Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar memeriksa barisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama seterusnya diperkenalkan kepada ahli-ahli kerabat diraja yang amat mulia pengiran-pengiran Kshatriya, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat diraja, timbalan-timbalan menteri, pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pemangku Pesuruhjaya Polis, pasukan polis di Raja Brunei, ketua-ketua perwakilan asing, ahli-ahli majlis mesyuarat negara dan setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian disembah kenalkan kepada ahli-ahli rombongan rasmi Tuan Yang Terutama. Selesai majlis sambutan negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama ke Ceradi Laila Kencana bagi majlis menghadap. Berangkat sama ke majlis menghadap ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir rombongan Republik Indonesia dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Ini diikuti dengan majlis penganugerahan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati DK. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati DK kepada Tuan Yang Terutama yang membawa gelaran Datuk Laila Utama. احفظهما في نفسيهما واهليهما واولادهما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya mengadakan majlis mesyuarat dua hala dengan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia di Baitul Mesyuarah. Semasa mesyuarat tersebut, kedua-dua pemimpin antara lain membincangkan isu dua hala serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama termasuk perkembangan dalam pelaksanaan 5-point consensus bagi Myanmar serta menzahirkan kebimbangan mengenai situasi kemanusiaan di Gaza berikutan peningkatan keganasan dan sekatan bantuan yang berterusan. Kedua-dua pemimpin juga mengulangi negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia terus menyokong negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan penyelesaian dua negara dan sempadan sebelum 1967. Dalam titah, Baginda menzahirkan ucapan tahniah atas pelantikan Tuan Yang Terutama sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya yakin di bawah kepimpinan Tuan Yang Terutama, Republik Indonesia akan terus menikmati kestabilan dan kemakmuran yang berpanjangan. Sejak lebih 4 dekad menjalin hubungan, Brunei Darussalam dan Republik Indonesia menikmati hubungan kerjasama dua hala yang baik dalam bidang-bidang berkepentingan bersama. Saya percaya lawatan ini akan meningkatkan lagi kesefahaman dan persahabatan di antara kedua negara di masa-masa yang akan datang. Tuan Yang Terutama dalam ucapan menghargai persahabatan yang terjalin antara kedua-dua buah negara. Tahun ini adalah 41 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Brunei Darussalam. Sekali lagi, saya sampaikan di sini komitmen kami untuk terus meningkatkan hubungan yang baik antara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia di segala bidang. Kami terima kasih atas perlakuan kepada warga negara kami yang bekerja di Brunei dengan sangat baik, dan kami ingin terus memelihara hubungan yang baik ini di segala bidang. Chris.
Ini senapan Buatan kita, Indonesia. buatan Indonesia ini. Dari Pindad. Bukan Quran. Alhamdulillah. Terima kasih. Pada sebelah tengah hari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Negara bagi meraihkan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta rombongan yang mengadakan lawatan negara ke negara ini. Majlis Santap Negara dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Allahumma barik lana fima razaqtana waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah keistimewaan silaturahim berteraskan persamaan rumpun sejarah, agama dan bahasa menjadi asas dalam memupuk keharmonian bersama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Perkongsian ini bukan sahaja bermanfaat terhadap kemajuan kerjasama di pelbagai bidang berkepentingan, bahkan menggalakkan pertukaran-pertukaran lawatan di kesemua peringkat dalam menghadapi keadaan geopolitik dan ekonomi antarabangsa yang tidak menentu pada masa ini. Adalah penting bagi kedua negara untuk terus berganding bahu dalam memastikan kesejahteraan rakyat akan sentiasa terjamin, khususnya kestabilan rantaian bekalan makanan. Dari itu, beta yakin dengan usaha dan komitmen di semua peringkat, hubungan yang bermakna ini akan terus diperkukuhkan melalui bidang-bidang kerjasama yang strategik demi kemajuan kedua negara di masa hadapan. Negara Brunei Darussalam Titah Baginda terus komited untuk bekerjasama rapat dengan Republik Indonesia serta rakan-rakan ASEAN lain dalam memelihara kepentingan di rantau ini. Tuan Yang Terutama, di peringkat serantau, kedua negara terus bekerjasama rapat menerusi inisiatif-inisiatif BIM IAGA dan ASEAN demi mengekalkan keamanan, kestabilan dan perpaduan serantau. Negara Brunei Darussalam terus komited untuk bekerjasama rapat dengan Republik Indonesia serta rakan-rakan ASEAN lainnya dalam memelihara kepentingan di rantau ini serta memajukan visi Komuniti ASEAN 2045 yang kita akan luluskan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46 pada hujung bulan ini. Beta suka menekankan bahawa persahabatan Brunei Darussalam dan Republik Indonesia adalah persahabatan seagama seperti disifatkan oleh Nabi SAW. Satu jasad, manakala satu anggota sakit, akan terasa sakit seluruh badan. Inilah persahabatan suci antara dua sahabat seagama. Sama-sama mengucap nikmat Allah dan sama-sama juga melindunginya daripada diganggu oleh sebarang anasir yang tidak diingini.
Presiden Republik Indonesia dalam ucapan balas menyembahkan penghargaan setinggi-tingginya atas sambutan istimewa dalam lawatan negara Tuan Yang Terutama. Kunjungan kali ini tentunya adalah sangat penting bagi kita. Kedua negara tadi sudah disinggung adalah negara satu rumpun, satu budaya, satu sejarah, satu bahasa, satu agama. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah satu keluarga. Karena itu tentunya kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Republik Indonesia jelas Tuan Yang Terutama sangat bangga bersahabat baik dengan negara Brunei Darussalam. Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan secara khusus kepada Yang Mulia Tuanku Sultan Brunei, terima kasih sebesar-besarnya bahwa Yang Mulia Tuanku hadir langsung secara pribadi pada saat pelantikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, terutama karena saya merasa sahabat Tuanku Yang Sultan sejak kita masih muda, Tuanku. Sekarang masih merasa muda. Kami sudah ya kenal sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah 60 tahun. Ya, 60 tahun. Dan saya sangat bangga hubungan ini tidak pernah putus. Sekali lagi, percayalah apa yang disampaikan tadi benar. Kalau Brunei dicubit, kami di Indonesia semua akan ikut merasakan sakitnya. Kami merasa sangat bangga bisa punya sahabat baik, Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia bekerjasama rapat melalui kerjasama serantau dan antarabangsa termasuk ASEAN, APEC, OIC dan BIM IAGA. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada The Right Honourable Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Persekutuan Kanada baru-baru ini dan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Kanada. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia serta rombongan tiba di negara ini pagi tadi bagi mengadakan lawatan negara. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalulukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pegamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pemangku Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dr. Rahmat Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia
ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta rombongan berlepas meninggalkan negara petang tadi setelah menamatkan lawatan negara. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pegamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan pemangku Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dr. Rahmat Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan poster sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-64 menandakan bermulanya secara rasmi kemuncak sambutan yang akan diadakan pada 31 Mei. Majlis penyerahan berlangsung petang tadi di bangunan Panceragam ABDB, Bolkiah Garrison. Penyerahannya disempurnakan oleh Kapten Khairil bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei TLDB, selaku pengerusi tertinggi sambutan. Sebanyak 300 keping poster terbitan Unit Perhubungan Awam Kementerian Pertahanan diserahkan kepada wakil kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, Kementerian Pertahanan dan unit-unit ABDB. Bertemakan Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara, penyerahan poster bertujuan memperluaskan pemberigaan mengenai sambutan ulang tahun ABDB ke-64 yang akan berlangsung di Pangkalan Muara Tentera Laut Diraja Brunei. Sesi pembukaan mesyuarat pertukaran tahunan dan program sosial antara Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Mesyuarat pertukaran tahunan berkenaan berperanan sebagai platform utama untuk memperkukuhkan kerjasama strategik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Melalui kerjasama itu juga, kedua-dua negara dapat meningkatkan keupayaan serta kepakaran sumber manusia di samping memupuk pertukaran pengalaman dan amalan terbaik yang bermanfaat untuk pembangunan bersama. Pada sesi pembukaan, Awang Zul Hussam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Awang Salminan bin Haji Burut, Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, serta Obed Kham, Setia Usaha Tetap Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura, selaku pengurusi bersama mesyuarat pertukaran tahunan, antara lain menekankan usaha memerangi penipuan, penyalahgunaan dadah dan langkah pencegahannya serta menanganinya. Juga dibincangkan bidang kolaborasi masa depan yang berpotensi. 10 tenaga pengajar di sekolah-sekolah kerajaan dilantik menjadi pakar pendidikan yang baharu. Majlis penyampaian surat lantikan kepada para tenaga pengajar tersebut berlangsung petang tadi di sebuah pusat membeli belah di Perakas. Penyampaian surat lantikan disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para peserta Program Induksi Penempatan Kerja Pakar Pendidikan 2025. Program bertujuan melengkapkan pakar pendidikan dengan kemahiran dan pengetahuan asas yang diperlukan bagi melaksanakan tugas serta tanggungjawab mereka dengan berkesan. Universiti Teknologi Brunei UTB merasmikan perkongsian strategik dengan Kolej Sains Kesihatan Jurong Park Medical Center JCHS melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU bertujuan mengukuhkan komitmen kedua-dua institusi terhadap inovasi dalam pendidikan
dan kerjasama antara disiplin. Majlis penandatanganan berlangsung di UTB. Kerjasama ini dijangka akan menghasilkan pelbagai inisiatif bersama yang merangkumi inovasi teknologi dalam pendidikan kesihatan, program latihan industri dan projek penyelidikan yang akan meningkatkan pembangunan pelajar dan kecemerlangan akademik. MOU juga menandakan pencapaian penting dalam usaha bersama UTB dan JCHS untuk pendidikan yang berkualiti tinggi. UTB turut menandatangani MOU bersama syarikat Huawei Teknologi Sdn Bhd. MOU antara lain mengukuhkan peluang pendidikan dan memajukan transformasi digital negara. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'allaf, tarbiyah mu'allaf dan unit dakwah di keempat-empat daerah mengendalikan secara serentak majlis penutupan dan penyampaian sijil bagi peserta skim bimbingan asas mu'allaf. Skim yang diadakan selama 14 hari itu bertujuan meningkatkan pengetahuan para mu'allaf mengenai agama Islam melalui pendekatan secara interaktif dan fleksibel. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian sijil kepada 35 peserta disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, pemangku pengarah urusan zakat, wakaf dan Baitul Mal. Majlis umpamanya juga diadakan di Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. 38 peserta yang mengikuti skim berkenaan menerima sijil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Hazalina binti Haji Dahlan, Pegawai Pengajian Islam Daerah Belait. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Unit Dakwah. Penyampaian sijil kepada 36 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis berlangsung di Pejabat Unit Dakwah. Penyampaian sijil kepada 14 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Hazimin bin Awang Haji Matali, Ketua Unit Dakwah Daerah Temburong. Rombongan pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan negara Brunei Darussalam kini berada di kota Madinah Al-Munawarah selepas selesai melaksanakan perundingan di kota Jeddah. Ia sebagai persediaan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara. Ketibaan rombongan dialulukan oleh Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, pengarah urusan Darussalam Services Sdn Bhd. Hotel Madin Al-Rauda akan menjadi pusat operasi pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan. Pejabat urusan jemaah haji negara juga mengadakan mesyuarat kali kedua yang antara lain meneliti rancangan kerja meliputi persiapan klinik perubatan serta perjumpaan bersama syarikat The Youthful Bite cawangan Madinah yang akan mengendalikan hal ehwal pergerakan jemaah termasuk penyerahan kad nusuk dan jadual ziarah raudah. Pejabat urusan jemaah haji perubatan giat melaksanakan persiapan rapi bagi memeduli aspek kesihatan dan kesejahteraan bakal jemaah haji negara. Usaha ini dilaksanakan dengan teliti bagi menjamin kelancaran proses rawatan dan kesiapsiagaan menghadapi sebarang situasi kecemasan. Ini termasuk penyediaan peralatan dan fasiliti perubatan yang berpusat di Hotel Maiden Al-Rauda, Madinah. Penerimaan bagasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi bakal jemaah haji yang akan menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun ini akan dilakukan sehari sebelum penerbangan bertolak ke Tanah Suci. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan semua bakal haji akan dikehendaki untuk menyurahkan bagasi pada hari, tarikh dan waktu serta tempat yang tertera dengan membawa bersama pasport antarabangsa masing-masing. Semua bakal haji juga diingatkan supaya tidak membawa barang tegahan
dalam penerbangan. Perkemahan Mendiri Dinamik Anjuran Badan Pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam FPPI Universiti Islam Sultan Sharif Ali Nisa mampu melahirkan mahasiswa yang mandiri, berdisiplin, bertanggungjawab dan berupaya menjadi pemimpin terbaik demi pembangunan ummah. Dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait, perkemahan selama 3 hari diadakan di kawasan jabatan berkenaan. 24 mahasiswa UNISA menyertainya. Selain meningkatkan semangat perpaduan dan kerjasama dalam menyelesaikan tugasan, ia dapat memberikan pengalaman praktikal dalam kepimpinan, kerjasama serta pengurusan diri dalam pembentukan peranan sebagai seorang pemimpin yang berwibawa. Yang mengajarkan nilai-nilai penting bekerjasama, nilai-nilai penting tadi berbuat baik ada orang lain, nilai-nilai penting hidup berkelompok ini. Ia dapat memanfaatkan dirinya dan ia juga memanfaatkan keluarganya bila balik ke rumah, memanfaatkan lagi masyarakat bila sekampungnya itu. Jadi nilai-nilai ini yang akan kami cuba terapkan kepada peserta-peserta itu. 15 syarikat diberi amaran semasa operasi kemas yang dijalankan oleh pihak Authority Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa di daerah Brunei dan Muara. Daripada 15 syarikat tersebut, 4 syarikat dikenakan kompaun di bawah Peraturan Perancangan Bandar dan Desa 2018. Syarikat-syarikat tersebut tidak mengendahkan amaran pihak berkuasa dan melanggar peraturan iaitu meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang-barang di kawasan-kawasan kaki lima dan lanskap yang boleh mengundang bahaya akibat dari keadaan kawasan yang licin serta kotor. Kegiatan seperti itu juga boleh menjejaskan nilai estetik dan kecantikan kawasan-kawasan perniagaan di negara ini. Denda bagi setiap kesalahan tidak melebihi RM500. Syarikat-syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Kerja-kerja pembaikan paip air bocor di kawasan Tanjung Bunut Kanan sedang giat dijalankan. Kawasan yang terlibat kemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak bermula 26 Mei hingga 29 Mei di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Jalan Muara, Kampung Sungai Akar. Latihan akan diadakan bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Sehubungan itu, pasukan polis Diraja Brunei menyarankan orang ramai yang tinggal berdekatan kawasan tersebut supaya tidak berasa cemas dan menghampiri tempat latihan berkenaan. Ia adalah bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang latihan dijalankan yang melibatkan penggunaan peluru hidup.